بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan juga lah kalau ada. Allah Ta'ala masih memanjangkan umur kita hingga kita sampai ke hari ini. Kalau kita nak kenangkan, mungkin kawan-kawan kita yang dulunya belajar di sekolah lah, kalau ada sekolah rendah ataupun sekolah menengah, dah tak ada lah. Kita masih ada lagi. Bandingkan dengan rakan-rakan sekerja, sama ada kerja pejabat ke, kerja di lapangan mana-mana pun, kadang-kadang dah tak ada lah. Kita sakit, tapi sakit-sakit pun masih boleh nafas, boleh main masjid apa. Alhamdulillah lah. Berbanding kawan-kawan kita yang mereka tak sakit tapi mereka dah meninggalkan kita. Peluang mereka untuk menambahkan pahala buat ibadat pun tak ada lah. Habis lah zakat yang ada, tutup buku orang dah lah. Tutup buku. Kalau masa tutup buku tu amalan kebaikannya bagus, melebihi kejahatan bagus ya. Tapi kalau kebaikan yang dibuat itu segi zahir ni nampak ada, tapi bila buka buku tak ada. Dimakan oleh benda-benda yang menghalangkan dosa pahala tu lah dapat. Buat kerana tunjuk orang, riak ke apa, buat tak ikhlas dan sebagainya lah. Tuan-tuan semua maklum lah semua tu. Jadi kita bersyukur dengan baki umur yang masih ada. Tak lama dah orang kata lah, tak lama dah. Kalau orang umur 20 tahun dia suruh fikir berapa tahun lagi kamu hidup. 20 tahun umur kan, tengah tu garang lagi dah 30, berapa hari lagi yang hidup. Tambah kita 60, 70 kata berapa saat lagi nak hidup. Tapi kata kadang-kadang ni macam kata lah, pengaruh dunia ni dia kuat lah. Pengaruh dunia kuat, nak hiburan dan sebagainya. Baru ni tadi saya dah baca satu orang kata WhatsApp lah, beli tiket hiburan baru daripada kedua-kedua lah ni. Nama apa aku bilang tu, boleh beli dia punya jimat tapi nak makan dia nak minta duit daripada zakat, daripada kebaikan masyarakat. Makan tak ada, beras tak ada. Yang benda tu nak pergi tengok tu boleh dalam tu lah, bukan saya kata saya baca dalam tu, tuan-tuan pun mungkin ada baca kan. Jadi kita fikir kata macam tu lah pengaruh dia tu. Jadi kita duk seronok, keseronokan tidak akan berakhir di sini. Di Johor Bahru, belah sana Singapura, dibuka lagu sedap, show tua muda pun show, tak akan berakhir. Keseronokan itu tak akan berakhir. Sebenarnya keseronokan itu akan berakhir. Sambung di sana pula. Itu dia tuan-tuan. Jadi kita pun tinggal hari ni dengan esok lah. Bulan Syawal ni, bulan Syawal bukan bulan raya. Mereka buat bulan raya sebulan raya. Jadi pejabat agama apa esok ada lagi buat. Kutip duit masjid juga lah, dia ada 19,000. Nak buat apa 19,000? Masjid dia ada dekat 60, 57 kan. Walau duk naik kan, duk naik dekat 60 lah. Guru panggil sebiji masjid 5 orang 5 tuan-tuan melepas kata, nak buat juga. Mungkin ada arahan ke apa-apa, wallah alam lah. Serunya biar agama ni tak buat tahun ni dia buat di Masjid Kuding lah. Esok dia tutup tutup sebulan ni lah. Lepas tu kalau hari Ahad apa nak buat hari raya, orang tak raya apa tuan. Jadi raya sungguh. Dulu-dulu ni orang kata belah Selangor belah sana raya sungguh itu kan. Tapi nampaknya mic kat kita lah. Baik jamuan tu bukanlah tak boleh, macam kenduri lah kan, macam kenduri. Malam pi Tuan Maria kita ni jiran kita ni ramai. Haji Mit, tapi dia tanya Haji Mit mana Haji Mit ni kan. Kata Haji Mit dia nak tutup
Mau masjid-masjid ni masa mana Nabi tak ada kan, ambil masa setengah jam. Baiklah tuan-tuan, kita masuk sikit apa ni kitab kita ni, buku kita ni. Adab perempuan dalam solat. Ni anak-anak kita lah, isteri-isteri kita, mak kita dan sebagainya pun kena buat ulang kaji saja ke depan ni. Yang pertama dia kata, sebelum solat pakailah telekung dengan kain solat sehingga menutup semua aurat. Kain telekung dia sunat, dia warna putih kan, tapi buatlah dia macam-macam warna. Semua tak berwarna-warni aku, tapi Arab dia panggil mulawan dah. Kalau putih dia kata warna putih. Ada warna hijau saja ke, kuning saja ke, biru saja ke, dia kata ataupun berwarna lah. Mulawan dia tulis di kotak lah. Mana warna? Semua warni lah, tak ada aku yang berwarna. Harga berwarna lebih mahal daripada harga putih. Begitulah. Kita ingatkan warna-warni tak ada lagi lah dekat ni. Tapi kemungkinan satu masa nanti, tapi dia ada dah list dia apa kan, list dia warna tu ni, cuma list sajalah. Jaluk-jaluk tak ada warna-warni lagi, tapi tak lama masa. Pak Mendah lah, tak lama lah ada lah. Jadi orang-orang perempuan kita pun kadang-kadang itulah. Dulu-dulu kita tengok pergi Mekah, orang Iran saja kena warna hitam jiman lah. Warna hitam tau ni, geng apa ni, apa Iran hitam, semua hitam. Kadang-kadang tu Arab pun macam tu juga, ibu warna hitam semua. Jadi tujuan dia kita pun tak tahulah apa sunnah macam tu ke apa kan. Tapi kalau kita mengaji sains apa ni, waktu panas ni tak bagus hitam pasal dia menarik lagi cahaya, haba panas dah, kita dah panas dah, lagi panas. Baik, apa pun tak apalah, nak menutup aurat tu yang penting. Tapi kalau nak bagus, warna putih lah. Putih. Yang kedua, merapatkan kedua belah kaki ketika berdiri lurus. Mana dia kaki dia rapat, kaki dia rapat. Ni orang perempuan. Kita buka sikit setengah-setengah kata sejengkal, kadang-kadang lebih pun. Jengkal kalau badan besar dia nak rebah, dia tak apa. Tapi orang perempuan je nak boleh lah. Boleh lah kot, kita dia tak rebah lah kot kan. Biasanya orang perempuan ni dia kecil. Tapi kalau dia nak rebah kan, dia duduk rapat dia nak rebah, tak ada bila dia kena buka lah ceritanya tu lah. Tapi yang bagusnya rapatkan kaki. Yang lelaki tak bagus pula bila dia rapatkan kaki masa berdiri tu. Yang ketiga, sewaktu mengangkat tangan untuk takbiratul ihram, dua siku hendaklah dirapatkan ke tulang rusuk. Jadi orang perempuan dah ni apa ni, tak boleh buka dah. Lelaki dia buka, tapi dia buka gitu tak kena kawan pula. 2-3 hari ni ada pula apa dia baca WhatsApp je, orang suka duk kuit kaki. Sebenarnya beberapa tahun dulu saya besar, tapi tak tahu siapa. Tapi saya beranggapan pada masa tu dia ni nak ikut sunnah ni. Sunnah tapi suruh kita ni rapat kan, dia kata rapat kaki kan, rapatkan saf kan, lepas kaki pun rapat apa, bau berapat tu ya. Jadi di atas dasar tu lah kot, dia macam kita lari sana dia lari. Tapi masa mula tak apa lah, dengan masa tengah semayang tu macam main-main kan. Masa mula-mula nak semayang tu kan, Ustaz Syekh Halim buat hari tu ni, dia geli je lah. Yang nak buat tu geli, tak apa lah orang yang geli Tapi yang betulnya begitulah katanya rapat kan, pasal dia ada charge lah, positif negatif apa semua begitu lah. Ada baca bahagian sains kan, doktor dia tahu. Kita tak apa nak bagus, pergi check dengan orang bagus, jadi bagus lah kita. Ada kadang-kadang bukan dia perlu rapat pun, duduk dekat dia kata aura, ada aura, orang tu ada aura, kita pergi duduk dekat dia pun dia boleh main kita. Betul ke Syed? Dia pakai tu. Orang muda ni dia cerita melawak kan, duduk dengan orang perempuan lawa-lawa cantik-cantik, kita apa berasa aura lain tu. Pak Ji tak tahu lah buat itu, saya tak berani pergi kan. Untuk Elias tahu apa kan, ada aura lain, rasa kita tu semangat lebih. Tak Din tahu kan, tak Din melawak tak Din kita kuat lena apa kan. Mana dia kadang-kadang gitulah.
ada dia punya apa cas positif negatif apa benda lagi tak tahu, cas macam-macam. Jadi pasal tu dia suruh beri maaf ni duduk sah rapat-rapat rapat-rapat kalau tak boleh belagar kaki pun tak apa, duduklah rapat, jangan dah duduk jauh sangat. Tapi setengah-setengah orang macam rasa, bagi saya lah, rasa macam dia rasa benci pula nak duduk rapat-rapat jeruh. Ada tak orang macam tu? Kecuali lah yang sakit apa semua, nak lipat kaki pun gagah ya. Bila dah habis Assalamualaikum dia pun lompat pergi belakang, kata duduk tu tak boleh ni, sakit paha, kita faham. Tapi kalau orang tak ada rasa apa-apa, seolah-olah, bukan dia kata ni, seolah-olah kata dia sempit-sempit ni luar apa dia belakang lambak dia lari ke belakang, pahala dia berkurang. Kerana tu masa syekh apa pengarah kita dulu mai cerita ni tu marik kan, tuan-tuan yang hadir kan, tunggu sat dia kata, tunggu sat. So kurang-kurangnya sampai Allahumma anta salam habis tu kan. Barulah kita buka kan apa ni nak sila ke apa semua tu, ada kelebihan-kelebihan dia keluar hadis dan sebagainya, tuan-tuan. Jadi kalau kita nak kira itu berapa minit saja daripada astaghfirullahalazim apa semua tu sampai Allahumma anta salam, ingat mana ada 5 minit 2 minit habis kuat 3 minit dia tak sampai 3. Jadi dengan buat macam tu pahala dia berganda-ganda lebih kita mainkan ke masjid nak tunaikan sembahyang berjemaah. Tujuan sembahyang jemaah pun gitulah. Dia timbul pula masalah ada tok-tok kita habaq kata semasa orang komat masa mana nak bangkit. Kadang-kadang tu dia buat cerita, dia kata masa besar kedua dia pun pejam mata, bukan dia pelena, pejam sajalah. Jadi bila Tok Bilal nak komat, Allah Akbar, dia dah ikut ya. Komat nak suruh berhenti, nak suruh apa? Bangun sama-sama kan. Nak suruh bangun sama-sama. Kata itu salah lah. Bukan sunat bangun masa tu. Ada setengah kata sunat mana? Berdoa mesti salah. Doa mesti salah. Ada kata tu kan, kita duduk jauh-jauh nak main cepat ni, nak main cepat. Tujuan dia bangkit awal dia apa? Doa mesti salah, duduk soh belakang. Kalau dia berhenti dia tunggu orang habis dah. Di sini dah nak sembahyang dah tapi tak penuh lagi tu ya tuan-tuan, tak penuh lagi sah Tok Imam tu macam mana setengah Tok Imam dia menyembah macam cikgu juga, betul dia apa aku tak kebel tak betul Allah boleh juga pain Haji Ibrahim tapi tak apa-apa nak elok lah. Dia Tok Imam nak tunggu larat tunggu duduk belakang pun baca Allahumma rabbaha zidda tak bangun lagi Adakah disebabkan ustaz tu cerita macam tu ke apa? Ustaz tu pun tak cerita masa mana bangun. Jadi tuan-tuan patut padan kalau duduk dekat-dekat ni dah habis dah. Allah Akbar, kita pun bangun. Tak apa kan? Untuk imam nak pergi apa tu, elok-elok lah. Ini kena duduk tunggu pula 3 minit apa semua. Baca Qul Rabbinah pun tak habis lagi nak apa istighfar lagi apa lagi tuan-tuan kita ni apa ambil peluang tu lah ada cerita juga dalam WhatsApp, grup WhatsApp apa ni lama lah, bukan 2-3 hari ni setahun dah ke apa. Dia kata satu imam tu daripada tentera, saya boleh cerita kan, hui dia tegas siapa yang tak betul dia ni, macam mana dia boleh kendalikan tu saya pun tak tahu. Kut tentera semua aku paman, semua tentera kami aku. Saya ingat cerita saya bukan tentera, tapi kalau malam jemaat tak pergi siap tu sini kalau macam tu betul lah. Kalau main masjid ni Pak Wan macam nak Wan Pak Wan orang lama dia tahu nak bagi nak bagi cepat dah tak tahu. Jadi saya ceritakan dah supaya benda-benda ni boleh berlaku dengan baik. Jadi janganlah kita dah orang dah komat habis dah, orang yang baru nak baca doa pun duduk masa tu lah kita bangun cepat lah. Tujuan dia nak semayang tu cepat-cepat. Kalau semayang dia awal waktu tu kena di apa dilebihkan afdal lah. Kalau kita untuk buat orang semayang duduk tunggu kita nak masuk sah tu kena potong markah tu kan. Cara pemotongan markah lah betulnya pun gitulah, potong markah. Kalau kita masuk berkawat ke apa, taring kawat ke apa, sentak kaki tak sama ke apa ke, sentak kaki pun tak mengikut apa, semua dipotong markah.
Jadi kita dah main masjid dah tuan-tuan, elok yang kita bersedia sungguh lah, bersedia sungguh nak semayang dengan cepat tapi betul. Bukan cepat tapi baca pun tak tahan lah dan sebagainya. Baik, itu tuan-tuan. Yang kedua, yang ketiga, sewaktu mengangkat tangan untuk tabligh atau ihram tadi kata dia dah. Yang keempat, waktu melipatkan tangan ke dada, nak lipat tangan ke dada, kedua siku naklah rapat ke tulang rusuk biasalah umpan rapat. Jadi kalau lelaki buka lah sikit, jangan buka gitu pula, kena kawan, buka renggang sajalah. Perempuan tak boleh renggang, kena rapat. Gitu. Kelima, waktu rukuk, jari-jari tangan hendaklah diluruskan dan letakkan di atas lutut. Dan kedua siku naklah dirapatkan kepada badan dan paha. Sama juga perempuan kat mana pun, rukuk ke apa pun, dia rapat ke badan. Tangan, mana tangan dia dibuka lah, maknanya dah. Macam ni pula macam-macam. Buat macam ni pun sah, bukan tak sah, tapi ni kesempurnaan. Kesempurnaan. Macam kita takbir apa, masa kita berdiri, tangan kita tak qiyam, tak qiyam. Macam tu kan. Qiyam maknanya ikut itu berdiri, bangun qiyam. Tak tangan ni pun tak apa. Bukan satu rukun dia pula, kata apa tak berkata tak sah mayang. Tapi untuk yang eloknya ulama tunjuk tu lah, kena macam tu. Kalau perempuan berapat semua. 7, hendaklah melembutkan suara kalau solat bersama-sama dengan orang lelaki. Perlahan, so baca pelan-pelan. Dengan orang perempuan tu baca lebih lelaki. Tapi yang ni selalu kita kata orang lelaki pun jadi orang perempuan bila baca Fatihah. Tak dengar apa benda dia kata. Dia kata aku dengar. Dia hang tak dengar, tapi hang kena buat, kena eloknya. Balik di rumah ke jumpa kawan apa, cuba baca Fatihah tu pelan-pelan. Kadar didengar oleh orang kiri kita, kanan kita, terang mana. Ada kita buat yang tu tak tuan. Kita buat dengan anak kita ke, dengan pasangan kita ke, tengok saya abang nak baca ni, contoh dengar tak dengar, supaya makhraj apa semuanya betul. Kha disebut kha. Jadi kita ada kha dalam mulut bukan masuk apa ada terengkung ke di telinga, di hidung kan dan sebagainya. Bunyi tu lari blocking dah bunyi. Sikit lagi 8, bila terjadi sesuatu ketika solat hendaklah bertepuk tangan tepuk tangan kalau salah lah, tapi salah bukan kata tepuk tangan tanda tampar aku buat salah tampar lah, Allah kacau tak apalah, tapi hukum dia itulah. Tok Imam dia fikir balik lah, apa dia salah dia buat rakaat apa ke. Kalau orang lelaki boleh lah dia kata subhanallah, ataupun tak pernah bacaan dia baca. Kadang-kadang baca satu ayat tak tahu baca 2 ayat, baca 3 ayat baru dia temai. Macam orang tenggelam di lautan, di dalam sungai, rumah tak tahu apa ni. Kawan main tolong hantar tali ke atau bagi kayu ke apa ke. Kadang-kadang bagi satu kayu dia tak boleh, kena 2 kayu, 2 tadi 3 baru dia nampak. Ibarat macam tu lah. Saya tuan-tuan kata bagi kayu lah. 9, hamba sahaya perempuan ada satu orang lelaki dalam solat mengenai auratnya. Habislah. Hamba sahaya kita tak ada kan. Hamba sahaya macam orang jantan. Sekian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak ramai lagi, kita nak mayang cukup 40 apa. Haji tak ada apa. Tak apalah, kat kita semakin ramai tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا يا معاشر المسلمين رحمكم الله، إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت، فقد أخرجه البخاري والمسلم جازمين بالصحة ما أخرج أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah, apabila bangun khatib membaca khutbah di atas mimbar, janganlah kita bercakap-cakap ataupun berkata-kata, kerana demikian itu akan menghilangkan pahala Jumaat. Oleh demikian, marilah sama-sama kita mendiamkan diri mendengar serta taat. Mudah-mudahan diberi rahmat oleh Allah ke atas kita sekalian. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد من أرسله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dihormati, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada semua hadirin sekalian agar marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala tintah perintahnya, dan pada masa yang sama kita menjauhi segala larangan dan tegahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua akan beroleh limpahan rahmat, hidayah, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman menerusi ayat 40 surah Ar-Rum, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum
summa yuhyikum hal min syurakaikum man yaf'alu min zalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maksudnya, Allah jualah yang menciptakan kamu, kemudian Ia memberi rezeki kepada kamu, sesudah itu Ia mematikan kamu, kemudian Ia menghidupkan kamu semula. Adakah di antara makhluk-makhluk yang kamu sekutukan dengan Allah itu sesiapa yang dapat berbuat sesuatu pun dari segala yang tersebut? Maha suci Allah dan tertinggi keadaannya dari apa yang mereka sekutukan dengannya. Sidang Jumaat sekalian, waktu amat mencemburui kita, sedar ataupun tidak, waktu tetap akan meninggalkan kita tanpa sesaat yang berbaki. Setelah bulan Ramadan Al-Mubarak berlalu pergi meninggalkan kita, kini Syawal pula akan menutup tirainya. Hari-hari dalam kehidupan kita akan terus berkitaran. Yang berlalu akan terus berlalu, yang pergi tidak akan kembali lagi. Bergembiralah bagi mereka yang memenuhi masa-masa berlalu dengan pelbagai ibadat dan kebajikan, dan rugilah mereka yang telah diberi peluang dan kesempatan menikmati setiap inci kehidupan di dunia ini, tetapi tidak berupaya mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala telah menjanjikan pelbagai tawaran keampunan dan rahmat selagi hayat di kandung badan. Namun masih ada sebahagian kita mensia-siakan masa yang dikurniakan, bahkan ada lagi yang masih tenggelam bergelumang dengan dosa dan maksiat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, persoalannya kini, adakah kita telah mengambil iktibar daripada waktu yang telah dan sedang meninggalkan kita? Kita juga satu hari nanti umpama waktu akan pergi tak kembali dalam kehidupan ini. Bagaimanakah pula akan persiapan dan bekalan kita menuju ilahi? Soalan ini perlu ditanya kepada diri kita sendiri, dan jawapannya hanya kita yang tahu. Usahalah lakukan persiapan untuk hari di mana tiada pertolongan lagi, dan hanya mengharapkan kasih sayang, rahmat daripada Allah sebagai penyelamat agar dimasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah bagi sesiapa yang berjaya menikmati nikmat kehidupan di alam sana nanti. Perasaan suka, bergembira sudah pasti akan dirasai, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis baginda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya. An Ubadah bin Samit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Qalat Aisyatu aw ba'du azwajih, inna lanakrahul maut. Qala laysa dhalik, walakinnal mu'mina idza hadahul maut busyira biridwanillahi wa karamatih, falaysa syai'un ahabba ilaihi mimma amamah, fa ahabba liqa Allah wa ahabba Allahu liqa'ah. Wa innal kafira idza khudira busyira bi'adzabillah wa uqubatih, falaysa syai'un akraha ilaihi mimma amamah, kariha liqa Allah wa kariha Allahu liqa'ah. Maksudnya daripada Ubadah bin Samit, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka untuk bertemu dengannya. Dan barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka untuk bertemu dengannya. Aisyah radhiyallahu anha atau sebahagian isteri baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya kami memang tidak senang untuk bertemu dengan kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata,
Usahlah begitu. Akan tetapi seseorang mukmin apabila kedatangan maut, yakni mati kepadanya, mukmin itu akan diberikan khabar gembira dengan keredaan dan kemurahan Allah kepadanya, sehingga tidak ada sesuatu yang lebih disukainya daripada apa yang akan dihadapinya. Maka seseorang mukmin suka bertemu dengan Allah, dan Allah juga suka untuk bertemu dengannya. Dan sesungguhnya orang kafir apabila kedatangan maut diberi khabar gembira dengan azab dan siksaan Allah kepada mereka, maka tidak ada sesuatu yang lebih dibenci daripada apa yang dihadapinya. Orang-orang kafir tidak suka untuk bertemu dengan Allah, dan Allah tidak suka untuk bertemu dengan mereka. Muslimin sekalian, antara 3 pesanan utama yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW buat tatapan kita sebagai bekalan pergi tak kembali nanti, seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitabnya Sahih Muslim. Yang pertama, sedekah jariah. Sedekah yang mengalir itu umpama pahala yang terus akan mengalir sekalipun telah lama meninggalkan dunia. Sebagai misalnya, pahala yang akan terus mengalir seperti perbuatan wakaf, merupakan sedekah yang bermanfaat kepada pembuatnya selagi mana harta itu mendatangkan manfaat kebaikan buat orang lain. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang dimaksudkan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu itu diamalkan dan diajarkan kepada orang lain dan dapat menambah ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain kemudian diamalkan atau diajarkan lagi kepada orang lain, maka ia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya atau yang mengajarkannya sekalipun dia telah meninggal dunia. Yang ketiga, anak yang soleh yang sering mendoakan ibu dan ayahnya. Menurut Ibnu Hajar Al-Makki, maksud soleh di sini adalah anak yang beriman kepada Allah Ta'ala. Di antara tanda kesolehan anak adalah apabila anak-anak itu sendiri mahu mendoakan kesejahteraan kepada orang tuanya. Persoalannya di sini, bagaimana pula dengan anak-anak kita pada ketika ini? Adakah anak-anak yang ingin kita tinggalkan satu hari nanti tergolong dalam kalangan anak-anak yang soleh yang mengutamakan agama Islam ini dalam kehidupan mereka? Adakah kita sebagai ibu dan ayah memantau mereka agar mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah? Sidang hadirin sekalian, sebelum melabuhkan khutbah Jumaat pada hari ini, marilah kita renungi sejenak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maksudnya, ketahuilah bahawa tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati, dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Ketika itu, sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke syurga, maka sesungguhnya dia telah berjaya. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini meliputi segala kemewahannya dan pangkat kebesarannya tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terperdaya. Ayat ini menerangkan kepada kita bahawa kematian itu tidak mengenali sesiapa. Besar manakah pangkat kedudukan seseorang itu,
berharta ataupun tidak, maka persiapkanlah bekalan kita untuk menghadapi episod cemas dalam kehidupan dunia ini yang pastinya pergi tak kembali. Kerana sesungguhnya kematian pasti akan datang menemuinya dan tidak akan dilewatkan atau diperawalkan walaupun sesaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin وجاء نجاة التائبين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد. الحمد لله الذي جعل حبه أشرف المكاسب وأعظم المواهب. أحمده سبحانه وأشكره على نعمة المطاعم والمشارب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن النقائص والمعايب، وأشهد أن سيدنا نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فهي سبيل النجاة والفلاح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم سلطان بدليشة، وولي عهده دوليان تأمأ مليا تنكو شرف الدين بدليشة ابن السلطان صلاح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد، واجعل التقوى لهم خير زاد، إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد